Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Sekalian yang hadir pada malam yang mulia ini, seawalnya kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kerana berjayalah orang yang bertakwa. Semuliakan Tuan Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, semua tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau, dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah tafsir yang kita berhenti sepanjang PKP. Ya, difahamkan ni kuliah pertama lah selepas PKP. Pasal meja duduk luar lagi. Jadi alhamdulillah, ya, dapat kita meneruskan pengajian kitab setelah 5 bulan lah, ya, kurang lebih 5 bulan atau 4 bulan lebih kita bercuti PKP. Masa tu nak mari sembahyang di masjid surau pun dah boleh awal kan. Pakak marah habis, oi pasal apa tak pergi, tak boleh pergi sembahyang berjemaah, nak pergi sembahyang masjid pun tak boleh. Pasal kita kena akur arahan dari ulil amri, ya, untuk memutuskan rantaian COVID-19. Dan maka alhamdulillah kita dah ke peringkat yang, ya, kita katakan terakhirlah PKP, pemulihan. Ya, mudah-mudahan berakhirnya bulan Ogos ni, kerana PKP kita sehingga 31 Ogos. Mudah-mudahan berakhir bulan Ogos ni. Alhamdulillah. Walaupun terpalit sikit di belah kita ni Kedah, kluster Siwan Gangga. Tak apalah, nampaknya dah tak ada dah. 2-3 hari ni tak ada dah dari kluster tersebut. Mudah-mudahan apilah putulah rantaian dari kluster Siwa Gangga yang macam-macam ni. Kita duk khawatir takut ni super spreader lah, apalah dia punya virus dia tu kan. Tak apa. Sekarang ni alhamdulillah nampak dapat dikawal, walaupun datang ke sini dah, mari ke Guling dah, dari Karangan kan, semekuk 5 orang. Mujurlah mereka itu mengikut SOP lah, maksudnya kuarantin di rumah, hanya ketua keluarga je pergi beli barang. Jadi dapat dibendung lah. Kalau dah ikut mai ke mana hala pergi, parah lah, ya, seperti mana berlakunya kluster-kluster yang ada sebelum-sebelum ini. Baik, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung kembali kuliah tafsir dengan menggunakan kitab tafsir Nurul Ihsan, penggal pertama, jilid yang pertama ni. Kata tak seorang pun dah bawa kitab dah. Saya pun dah 5 bulan dah tak mari kan. Tak tahu duduk mana dah. Tak ada buat. Tak tanda, tak lipat, selalu duduk lipat ni tak tahu celah mana dah. Tak apalah, kita terus masuk kepada dia tafsir Nurul Ihsan ni. Dia mari dia apa, keratan ayat, berapa ayat dia ada penceritaan dia. Jadi kita ambil pada keratan penceritaan, kalau tak silap, seru Yahudi Nasara kepada Islam ni. Seru Yahudi Nasara kepada Islam ni kita dah sebut dah.
Kemudian kita nak baca yang inilah kisah Yahudi seru kepada agamanya. Nabi SAW diutuskan dan diperintahkan untuk menyeru golongan ahli kitab, golongan Yahudi dan Nasara untuk kembali kepada agama yang lurus, kembali kepada Islam. Tapi mereka tidak kembali, malah Allahumma salli ala Muhammad, mereka mengatakan bahawa Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Orang Yahudi kata Nabi Ibrahim ni adalah depa punya, Yahudi punya. Nasrani pun kata Nabi Ibrahim ni depa punya. Inna ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Bahawa Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, dia yang terpesonglah. Tetapi adalah dalam kalangan hanifan, ya, agama yang lurus, musliman, menyerah diri, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah tergolongnya Nabi Ibrahim itu dalam kalangan musyrikin, seperti mana al-Yahud dan Nasara, musyrikin, syirik kepada Allah. Baik, jadi kita sambung pada Allahumma salli ala Muhammad, ayat yang ke tengok ayat dia. Ayat 69. Betul lah. Betul lah kisah ni. Muka surat 120. Nah. Muka surat 120 ayat 69. Wadda ta'ifatun min ahlil kitab. Baik, kita baca pada muka surat 120. Betul lah kisah tu, kisah Yahudi seru kepada agamanya. Baik, jadi kita nak baca beberapa ayat untuk malam ini. Ya, boleh jadi 2 ayat lah kita baca. Kena masa kuliah musim PKP ni pun 30 minit lah kan. Kena ikut lah SOP tu 30 minit. Saya kalau bila masa tu lagu tu kita kena ikut lah. Memang ada pengkuliah ni biasalah bila dia lama dah tak cakap ni, lama dah tak mari ni, dia kira nak cakap lah. Tapi kita kena akulah SOP tu. Bila SOP tu kita kena akulah ni face mask ni, pelitup muka nak pakai. Tapi dia nak cakap tak apa kan. Menteri pun cakap buka kan. Kita cakap, dia bercakap ni boleh saja pakai, tapi dia panggil apa, nak menapas tu tak lepas. Pasal dia angin tu dalam. Bila nak bercakap, bila nak jadi imam tak boleh pakai. Bukan tak boleh pakai apa, dia jadi menguh. Nak tarik nafas, tak ada. Baru ni Allahumma salli ala Muhammad, cerita sikit. Hari Sabtu baru ni ada akad nikah kan. Yelah kena pakai semua pasal rapat-rapat kan. Biarlah walaupun penjarakan tu semita-semita, tapi dekatlah kita nak mengadak apa anak turun. Jadi kita pun pakai, anak turun pakai kan. Jadi kita tak apa, kita boleh tarik nafas, tahan dulu. Anak tunang dia jawab aku terima berhenti. Aku terima nikah berhenti. Berhenti tu bukan berhenti lama, terputus pasal nafas. Kan? Dia tersetuk sekarang ni. Jadi aku terima nikahnya. Tarik nafas. Nama bakal isteri dia. Tarik nafas pula 3 kali lah kata. 3 kali sebelum nafas. Habis tu tunai. Mana kata tak ada salah. Sebut nama tak ada salah. Apa tu mas kahwin tu, jumlah mas kahwin sama. Cuma terhenti, terputus kerana tarik nafas. Tunai. Lepas tu kita tanya saksi ni, so dia macam belum Ustaz tadi ni, so belum Ustaz. Lepas tu dia tanya Ustaz, putus tadi putus lepas tu kita pun sebutlah, kata tak apa, putus tu putus yang tidak diselangi masa. Dia antara ijab dengan kubur, dan dalam setiap ijab tu dan setiap kubur tu, putus yang kata putus tu diselangi, ada masa, tempoh masa. Kalau setakat putus tarik nafas terus jawab tak apa. Kira-kira kita kata tak apa, ulang balik, rasa macam 5, 6, 7 kali ulang pula pasal dah lah pasal dah bagi gumur pula dah kali pertama tak lepas kan. Jadi kalau
putus tadi ni tidak diselangi masa, dia terus ya. Tapi putus tu kerana nafas tak ada jadi masalah kan. Sehingga kan kata kalau payah-payah pun payah-payah sangat. Payah-payah sangat nak sebut nama bakal bini, bakal isteri pun duk main sasu. Sebut tang kawan, tang nama lain lagi. Kemudian orang Sayyidina Muhammad mas kahwin pula. Mas kahwin pula mari 1000 berapa ratus sen mari sen pula memang sasu pun kan. Baik tu mas kahwin ni mari budak-budak dah. Kalau 1000 sudah 1983. Kita pun heran pasal apa 1983 rupanya yang bakal isi dia ni lahir 1983. Benar lahir. Tak apa. Kena lahir 2020 Nampak lagi pasal baru lahir tahun ni kan. Macam-macam kan. Ada dulu tu 33,333 ringgit 33 sen. Payah nak sebut. Sasu bila tersasu putulah mana putu nak ular balik. Baik. Jadi nak sebut apa, nak sebut fesmah ni. Fesmah ni bila kita nak cakap ni nak jadi imam pun tak apalah tak pakai. Tapi bila dalam berhampiran walaupun kita bercakap duduk dekat ni kena pakai juga. Macam umpamanya hak nikah tu kan khutbah nikah. Khutbah nikah. Biasa anak tu kena duduk depan kita ni. Kena pakai juga. Penat mengoh sikit tak apa. Tak upaya. Biasa dekat, bila dekat-dekat ni tak mampu nak berjarak sosial jauh sangat. Jadi kena pakai. Tapi bila dalam keadaan begini tak ada masalah, boleh lah kan. Menteri KJM pun pengumuman pun tak pakai lah pasal jarak tu kan, cukup jarak. Tapi tempat awam tak boleh tak pakai. Dalam surau pun kena pakai. Ada kes yang berlaku dalam masjid. Mana kata boleh buat apa serbuan lah, rondaan nak saman. Ada tak pakai dalam masjid. Nak saman. Kan RM10 apa lagi? RM1,000. Banyak orang ni kan. Jadi kalau boleh setiap masa buat okey. Baik, jadi panjang kita lama tak jumpa 5 bulan, jadi dia mukadimah panjang sikit. Baik, jadi kita baca 2 ayat malam ni, ayat yang ke-69 dan 70 surah Ali Imran, muka surat 120. Baik, kita mulakan dengan umul kitab dan disambung dengan 2 ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waddat ta'ifatun min ahlil kitab law yudhillunakum wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Sadaqallahul azim. Demikian 2 ayat, ayat 69 dan 70 dari surah Ali Imran. Baik, kita tengok Allahumma salli ala Muhammad. Tafsir ayat-ayat tersebut menurut tafsir Nurul Ihsan ini. Kisah Yahudi seru kepada agamanya. Yahudi seru kepada agama dia Yahudi.
Dan turun tatkala suruh Yahudi, turun ayat ni, tatkala suruh Yahudi akan Mu'adz dan Hudzaifah dan Ammar, sahabat-sahabat Nabi, kepada agama mereka itu. Puak-puak Yahudi suruh Sayyidina Muhammad, sahabat iaitu Mu'adz, Hudzaifah dan Ammar radhiyallahu anhum ajmain. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum. Telah bercita-cita satu taifah, satu puak, satu kumpulan daripada ahli kitab, bahawa menyesat mereka itu akan kamu, law yudillunakum, kalaulah mereka nak menyesatkan kamu. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tiada menyesat mereka itu melainkan diri mereka itu, dan tiada sedar mereka itu yang demikian itu. Maka ayat ini sebut bahawa golongan yang nak menyesatkan, bercita-cita nak mengajak para sahabat, disebutkan di sini Mu'adz, Hudzaifah dan Ammar, supaya Sayyidina Muhammad masuk ke agama Yahudi. Kan? Maka pada mereka tu agama mereka benar, kan? Wahab yang sesatnya adalah mereka. Allah sebut wa ma yudilluna illa anfusahum, dan tidaklah mereka itu dapat menyesatkan orang, tidaklah dapat depa tu menyesat para sahabat, illa anfusahum, melainkan diri mereka sendiri, kan? Mereka itu sesat dan berkehendak untuk menyesatkan para sahabat, kan? Demikianlah juga begitu syaitan, kan? Dia sesat. Iblis, syaitan, dia sesat, kemudian dia nak menyesatkan manusia. Ini ciri-ciri pengikutnya tawud syaitan. Ciri-ciri pengikutnya syaitan ini, dia sesat, dia dah betul, kemudian dia nak tarik orang ikut cara dia dah betul. Maka ini adalah kita katakan kuncu-kuncu syaitan. Tentera-tentera syaitan. Syaitan tu dah sesat, menyesatkan dah. Manakala ada pula dalam kalangan manusia yang fungsi dia tu, dia bersama dengan syaitan dalam nak menyesatkan umat manusia. Baik, sebenarnya mereka itu sesat dan mereka tidak sedar akan kesesatan mereka. Ni. Baik dalam kalangan kafir, kafiruna, golongan yang kafir itu, mereka seolah beranggapan atau menyedari bahawa mereka itu adalah golongan yang benar, kan? Semualah. Baik Yahudi dia kata dia betul, Nasrani dia kata dia betul, sehingga kan tadi tersebut ayat yang sebelumnya bahawa mereka kata Nabi Ibrahim ini adalah daripada agama mereka. Yahudi kata Nabi Ibrahim ini adalah agama mereka. Nasrani pula kata Nabi Ibrahim dalam kalangan agama mereka. Maka Allah jawab ayat tu, ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Baik. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita ini di zaman para sahabat, bahawa golongan Yahudi bercita-cita, berkeinginan dan berusaha untuk merosakkan ataupun nak menyesatkan para sahabat. Maka golongan ini akan berterusan ada hingga kiamat. Kerana kita sebut tadi, golongan inilah adalah yang kita sebut tentera-tentera daripada tentera syaitan. Syaitan tu memang kita sudah maklum, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila, pasti aku akan menyesat zuriat keturunan Nabi Adam illa qalila, mereka yang sedikit. Jadi iblis syaitan ni memang fungsi dia nak sesat. Jadi maka dia ada pula yang kita sebutkan yang taghut syaitan ni wali kepada dia ni, dia adalah wali kepada golongan kafir. Maka dia akan
menggunakan golongan kafir ni nak menyesatkan pula orang Islam. Yang disebut ni. Maka begitu ada, sentiasa ada golongan yang nak bawa mari kerosakan, nak merosakkan umat manusia macam-macam kan. Baik dalam kalangan orang kafir sendiri kan, buat mari budaya-budaya yang merosakkan. Dan juga dalam kalangan orang Islam lah. Jadi dia mengaku dia Islam kan, mengaku diri dia mengaku Islam, kemudian dia mengaku diri dia Nabi. Ada Nabi Melayu. Dia kata dia ni Nabi Melayu. Saya Melayu tak Nabi lagi, dia Nabi Melayu. Baca surah Yasin. Dia bacalah surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Yang engkau dalam kalangan Rasul yang diutus. Dia baca ayat tu, dia baca ayat dia terjemah. Sejujurnya engkau daripada Rasul yang diutus. Mana dia berasa engkau tuju dia mengaku Nabi selalu. Wah, ayat ni ayat tu Nabi. Domeka kamu tu Allahumma salli ala Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenuh gitu kita baca kan. Sama juga kita akan baca lafaz tu juga, innaka laminal mursalin. Cuma kita sedia maklum bahawa sesungguhnya engkau di situ domeka kamu tu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kita. Banyak lagi lah ayat yang lain. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau memiliki akhlak yang begitu besar, hebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka ka juga. Tak boleh kita baca ka kamu, kita berasa kita tak boleh. Kan? Ni Nabi Melayu. Dia kata Allah turun ayat ni kepada dia. Ayat ni diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun Hijri dulu, lama dah. Ini. Itu daripada yang mengaku Islam lah. Mengaku Islam, mengaku Nabi. Kan? Ayat pen, kan? Ayat pen pun dia tak kata dia bukan Islam. Kan? Dan macam-macam lagi. Ini datangnya daripada godaan syaitan. Kemudian bila ada yang membawa kepada kesesatan ni, maka seolah kita tengok pasal apa mudah orang ikut, ya, macam ayat pen. Ramai juga pengikut dia, malah dalam kalangan tokoh akademik, pensyarah universiti pun ada ikut. Air basuhan kaki ayat pen basuh tak ada. Tak ada ingat buat apa, minum. Ada berkat kan kaki tu. Kan? Sampai gitu sekali mengikut dia. Kita air kaki kita pun kita tak minum. Tak minum air kaki orang. Tu. Baik. Bila kita fikir pasal apa, nampak dah dia punya kesesatan apa semua, tapi ada yang ikut. Mana ni? Syaitan. Syaitan dia akan memperlihatkan sesuatu yang baik, diperlihatkan oleh syaitan jadi tidak baik. Bukan tidak baik bagaimana? Bila berkaitan dengan ibadat kan, syaitan akan memperlihatkan berasa payah, berasa lama, berasa letih, penat, semayang. Semayang tu berapa rakaat tu kan, berapa minit ya. Syaitan mari ni penat, perkara yang baik. Maka syaitan akan memperlihatkan kepada kita ni pokok. Bila perkara-perkara keburukan, kejahatan semua, syaitan buat mari, tarik sungguh. Walaupun hak keburukan ni payah, tapi kerana syaitan ni kotor, jadi buat juga. Dia buat mari, syaitan mari perkara-perkara yang larang, maksiat apa semua ni, kemungkaran ni, dia mari berasa seronok, mari berasa syok, mari berasa itulah golongan tu tak sedap, berasa sekejap je. Tu. Kerana syaitan nak melalaikan, nak merosakkan. Baik, kemudian ayat 70, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab,
kerana apa kamu kufur dengan segala ayat Allah Ta'ala Quran yang melengkapi atas sifat Muhammad, dan kamu ketahui bahawasanya ia sebenar Nabi. Maka ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegur golongan ahli kitab yang disebutkan dalam tafsir Nurul Ihsan ini, golongan Yahudi, ya. Allah tegur golongan Yahudi bahawa, wahai ahli kitab, wahai golongan Yahudi, kenapa kamu kufur dengan segala ayat? Lima talbisunal haqqa bil batili. Kenapa kamu kufur dengan segala ayat Allah Ta'ala, yakni Al-Quran, yang melengkapi atas lima takfuruna bi ayatillah. Ya Alkitab, lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kamu kufur dengan ayat-ayat Allah wa antum tasyhadun? Sebenarnya kamu menyaksikan kebenaran apa yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Tetapi kerana mereka telah melakukan perubahan khususnya dalam kitab Taurat, ya, juga Injil, maka di sana berlakulah kita sebutkan yang kita baca dulu-dulu ni kan, bima kasabat aydin nas, dengan sebab tangan-tangan mereka yang mengubah ayat-ayat Quran. Maka dengan demikian sifat Nabi SAW depa tukar. Kalau dalam kitab Taurat tu jelas dah sifat Nabi itu adalah seorang dalam kalangan bangsa Arab. Bila mereka ubah tukar supaya tidak kelihatan Nabi akhir zaman itu dalam kalangan bangsa Arab. Maka Allah tegur, kenapa kamu kufur dengan ayat-ayat Allah wa antum tasyhadun? Sebenarnya kamu menyaksikan kebenaran. Ya. Golongan Yahudi ini dia tahu Nabi SAW ni adalah Nabi sebenar, Khatamil Anbiya'i wal Mursalin. Di zaman Nabi dah. Cuma hak mutakhir ni hak dah 1400 tahun kan, yang memusuhi dah kita umat Islam, memusuhi Nabi SAW, memusuhi umat Islam. Maka perseteruan itu yang Allah sebut dalam ayat yang kita baca dulu, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak redha golongan Yahudi dan Nasara kepada kamu sehingga kamu ikut millah, acuan, kita sebut cara hidup yang telah dibuat oleh mereka. Mereka buat cara hidup ke mana kan? Hari ni mereka buat apa itu kita sebut penerimaan hubungan sejenis kan? Malah diperjuangkan untuk apa kita sebutkan sah hubungan tu, lelaki-lelaki, perempuan-perempuan, ni memperjuangkan hak kebebasan tu lah. Kebebasan bersuara. Lelaki nak nikah dengan lelaki kan, di barat tu dah dulu dah. Mana boleh dah lelaki nikah lelaki, perempuan nikah perempuan dah. Hak yang transgender tak ada masalah dah. Barat. Itu kita nak ikut ni kan. Ada beberapa orang yang ikut tu kan, lelaki transform nak jadi perempuan, transgender kan? Nak tukar jantina kan. Wahai, ia adalah perkara yang sangat dilarang, mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak redha dengan kejadian dia. Ada dia lahir lelaki, dia kena redha ia adalah seorang lelaki dan bersyukur. Lelaki ada keistimewaan lelaki. Kalau lahir perempuan, maka redha, syukur sebagai perempuan. Ada keistimewaan perempuan. Masing-masing ada keistimewaan masing-masing, fungsi masing-masing ada. Tak boleh kata pasal apa Allah tak cipta semua lelaki, pasal apa Allah tak cipta semua perempuan. Kerana ada fungsi dia masing-masing. Lelaki ada fungsi dia, wanita ada fungsi dia. Bukan zakat manusia ni berpasang-pasangan. Malah semua makhluk Allah cipta berpasang-pasangan. Adalah utama dia untuk berkembang biak, bergenerasi. Kalau lelaki belaka, habis tak ada kembang biak.
Siapa nak beranak? Yang mengandung, melahirkan anak adalah kalangan wanita, perempuan. Kalau binatang, yang betinanya, kan? Yang bertelur, kalau hak jenis bertelur, betina. Kalau yang binatang yang beranak, yang betina. Bukan dalam lelaki, lelaki yang jantan tu samalah. Manusia. Mana ada lelaki dah, ada perempuan tu berkembang. Yang disebut wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Surah An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ayat ni ada dalam khutbah nikah. Pasal nak sebut berkembang biak, nak bergenerasi. Maka menjadi hikmah utama menikah ni adalah untuk zuriat. Dia tak boleh kata aku nak menikah aku tak mahu anak. Tak boleh. Melainkan yang menikah tak dapat anak tu lain. Dia nak menikah tak si anak, tak boleh. Pasal dengan menikah tadi tu hikmah dia adalah untuk dari zuriat. Melainkan dia tak boleh sebab ada sakit. Doktor kata ni tak boleh beranak. Kalau beranak mudarat, boleh mengancam nyawa. Ada apa? Kalau saja-saja tak boleh. Kan? Nikah tak bawa anak-anak. Tak boleh nak foya-foya. Kan? Ada anak ganggu. Tak boleh. Malah patut kena bersyukur. Bila menikah dapat anak, bersyukur. Rezeki. Anak tu pun rezeki. Kan? Macam lah ni kita katakan macam-macam orang. Ada orang menikah nak anak, ada orang menikah tak si anak, ada. Kita sebut tadi, tak si anak, menikah tak si anak tu dia tak si anak, dia tak mahu anak tu berdosa. Kalau dia tak dapat anak tu lain. Kan beza kan, hak tak mahu anak tu beza dengan hak menikah tak dapat anak. Hak nikah tak dapat anak, dia tak dapat rezeki lagi dapat anak. Kan? Boleh jadi Allah uji dia tunggu lagi 4-5 tahun lagi. Kan? Boleh jadi Allah uji dia tak ada anak. Itu tak apa. Hak tak boleh tak si anak. Nikah-nikah lah awal lagi Allahumma salli ala Muhammad. Yang suami tak mau isi beranak. Pi atas dok tu ikat tu. Tak boleh. Kan? Kenapa Allahumma salli ala Muhammad itu adalah hikmah tu. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan berkembang biak daripada Nabi Adam dan Hawa. Dua orang, Adam dan Hawa berkembang biak rijalan katsiran wa nisaa, lelaki dan perempuan yang ramai sampai ke hari ini. Kalau tak berkembang biak, tak ada kita. Adam dan Hawa ya, tak ada kita. Kan? Yang kita nafikan